Okey, Assalamualaikum geng. Kita dapat test drive. Okey, jom tengok. Okay, so untuk kereta kali ni lain sikit sebab kita share berkenaan dengan kereta SUV. Okay, bukan kereta supercar ke, kereta sport car ke. So nak tahu apa yang best? Okay, jom tengok. Baik, jadi apa yang best pasal RM880,000 Malaysia ni adalah, macam korang boleh tengok dekat bawah ni, kalau saya buka kita, so bila tutup dia ambil beberapa saat untuk masuk balik lah tempat pijak kaki ni, which is kereta lain banyak tak ada. Ok, macam bezanya Range Rover yang ada dekat kedai Tubbs Auto ni adalah dia punya dari segi kosmetik lah. Saya dimaklumkan daripada salesman kedai Tubbs Auto ni, dekat bahagian hood ni adalah carbon fiber. Memang banyak, sebelum ni pun banyak carbon fiber dekat parts SVR yang lain juga, tapi yang ni edition yang lebih banyak kosmetik pada carbon fiber yang saya telah diberi pun maklum. Dari segi saiz tayar pula 22 inci menggunakan 6-sport by Brembo. Dari segi banyaknya kepada kosmetik lah, macam ni carbon fiber, side mirror carbon fiber, dan saya lebih suka dia punya looks. Kalau ada diberi rezeki, kalau antara SUV yang saya nak beli adalah kereta SVR ni lah. Buat masa sekarang kalau dapat sport pun tak apalah. Daripada segi belakang pula, kalau kita nampak memang simple, dengan twin exhaust dia dekat bawah, mengeluarkan bunyi enjin V8 575 horsepower, dan biru dia datang dengan biru original. Tak apa, budakan kita review nanti. Kita cerita pasal SVR dulu. Bentuk dia memang garang. Kalau kita on je button unlock, ni lampu LED dia. LED dia dah lain compare dengan tahun-tahun yang sebelumnya lah. So yang ni edition baru untuk Range Rover. Bahagian luar tak ada benda yang nak diceritakan sangat. Saya rasa kita kena check apa yang ada dekat belah dalam. Dengan harga RM880,000, apa yang you guys dapat? Satu steering ataupun interior yang duduk-duduk je memang rasa kereta ni mahal. Dia tak ada interior yang murah bagi saya kat dalam ni. Kalau ada yang murah, saya akan murah. Kalau ada benda yang saya patut komplain, saya akan komplain. Yang bagus pasal kereta ni dengan version yang lain, dia less button. Dia tak banyak button, so dia tak serabut dekat bahagian sini. Soalnya kereta-kereta lain dia ada button aircon. Ni pun ada juga button aircon, tapi dua je. Soalnya dengan button aircon, dengan button setting apa semua. Okey, saya akan flap out, keluar macam tu. Macam ni pun kita tengok tadi, kalau saya off dekat belah sini, so lampu semua akan tutup. Ok, so dia akan jadi kosong. Interior ni carbon fiber lagi. Semua dekat sini carbon fiber. Dan plastik ni semua metal. Belah belakang pula, belah belakang agak luas. Saya tunjuk kejap. Ok, so sini belah belakang. Ok, bismillah. Ok, leg room memang luas. Headroom pun memang luas, selesa. Pintu dia pun actually ringan. Nampak bulky tapi tak berat pun sebenarnya. Pintu dia pun ringan. Memang muat untuk 3 orang dekat belakang. Paling cantik dekat sini pun carbon fiber. So sini pun carbon fiber. Ni orang bukan panggil sunroof sebab sunroof sebenarnya dia kecil je. Ni kita panggil panoramic roof, tak silap saya. So bucket seat dia bagi saya, nak compare dengan yang lama lagi cantik lah. Tapi itu semua atas pilihan masing-masing. Kalau rasa bucket seat yang baru ni pun cantik, terpulang juga masing-masing. Itu semua personal opinion lah. Oh, ni belah belakang. So dekat bahagian sini semua Alcantara, kalau boleh nampak. Alcantara, carbon fiber, leather. Ok, so kalau orang yang datang pada luar pun just pegang macam biasa. Pintu dia bukan merepek, macam biasa pintu dia. Tarik, so dia akan turun. So dia akan turun. So orang senang nak naik lah. So dia welcome orang masuk. Ok, kita tengok dekat bahagian bonnet dia.
praktikal ke tak praktikal. So ni bahagian bonet dia. Saya tak nak cerita berapa besar bonet dia, muat apa. Tapi bonet dia kalau korang boleh tengok sendiri memang besar lah. Kalau balik pada shopping ke kan, nak pergi main golf ke apa ke, tak payah. Dia tak ada isu langsung pasal nak sumbat barang dekat sini. So kalau nak tutup balik bonet ni, tak payah nak tarik. Nak tarik pun boleh secara manual ataupun just tekan button. So bonet dia akan turun sendiri. 0 to 100 3.4 second. Untuk SUV yang besar macam ni, bagi saya agak laju lah. Antara salah satu kereta yang saya amat minat. Okey, sekarang ni hujan renyai-renyai. Kalau tengok wiper dia buka sendiri. Dia ada sensor, water sensor. Dia akan buka sendiri kalau hujan. Okey lah, sebabkan hari pun dah start hujan renyai-renyai, kita test dah sekejap sebelum jalan menjadi lebih basah. Jom. So bawa dia memang senang. Macam biasa, tekan brake, turun brake kat sini. So turun brake kat sini. Untuk lepaskan brake, dia dah tak pakai brake tarik dan sebagainya. Okey, ada satu button dekat belah belakang. Kalau boleh nampak, ada satu button dekat belakang gear ni, knob gear ni. Tekan, tarik. So kita dah masuk D. Sampai tekan brake, tarik. So kita masuk D. So kita boleh jalan macam biasa. Tapi sebelum tu jangan lupa pakai seat belt untuk keselamatan. Ready Jom tengok macam mana, best ke tak best. Lagi satu yang best pasal kereta ni saya suka, okey, ada orang ada display screen dekat sini, tapi tak nampak sangat. Okey, nampak tak? Sebabkan dia LED, so dia berkelip-kelip. Kalau dalam keadaan standard, kereta ni memang diam, memang senyap je. Dia tak ada dengar sangat bunyi V8 ke apa. So kereta ni sesuai untuk sesiapa yang nakkan sport car, nakkan performance, nakkan kuasa kuda yang tinggi, tapi at the same time dia tak nak kereta rendah. Dia tak nak kereta supercar, dia tak nak kereta rendah lah, senang cerita. Dia nak SUV tapi dia nak power. So kereta ni sesuai untuk dia. Selain daripada urus dan semua itulah sebagainya lah. Sebab Range Rover ni kita tahu, dia build, memang company Range Rover ni dia memang build SUV. Dia tak ada buat kereta macam sport car, supercar. Kalau Lamborghini dia ada urus, macam urus tu first SUV by Lamborghini. Kereta Range Rover memang dia terkenal dengan dia punya perbuatan SUV. So kalau SUV saya akan go for SVR lah, dengan bunyi V8 dan sedan. Saya tak akan ambil urus. Kenapa saya tak ambil urus, itu next video nanti kita akan buat cerita pasal urus. Okay, so kita dengar sikit bunyi V8 dia. Itu dia. Saya tak pernah bawa SUV yang selaju ni. Memang laju lah kereta ni untuk SUV. Quite surprising jugalah. So, sebuah SUV tapi horsepower dia memang puas hati. Okay, so ini bahagian meter tadi lah. Dia very minimalis. Dia tak ada button, semua touchscreen saja. Dekat sini semua touchscreen. Saya tak nak sentuh apa-apa dekat sini lah, sebab dah setting radio dan sebagainya. Dan juga dekat belah tangan dia macam touchscreen. Okay, so yang dekat bahagian steering ni dia bukan touchscreen, tapi dia buat macam ala-ala touchscreen. Lampu keluar daripada button-button ni semua. Kalau off tadi macam kita tengok memang dia hilang kan. Volume semua dekat sini. Lagu saya tak nak kuatkan sebab nanti kena copyright. Macam belah depan, view dia luas. Saya suka juga side mirror dia pun saya suka. Sebab side mirror dia ngam-ngam. Ngam-ngam memang nampak belakang. Side mirror dia tak kecil. Kereta ni bulky lah, memang agak besar. Memang besar. Okey, kat sini memang banyak button, tapi still lah tak serabut lah function kat sini. So sekarang ni kita dalam mode auto. So kalau dia dekat pasir, dia akan jadi mode pasir. Ada banyak mode dekat sini yang kita boleh setting untuk kereta ni off-road. Tapi kalau dah beli kereta 880,000 ni nak main off-road, saya rasa korang tak akan main off-road lah. Sebab memang sayang kereta ni. Kereta ni akan jalan more dekat jalan biasa. Saya agak teruja tengok skrin dia. Button aircon, ok, yang ni nak aircon. Oh sorry, yang ni temperature. Ok, yang ni radio. So ni baru setting untuk aircon. Okay, so aircon jadi kuat lah. Okay, button yang dekat sini tadi saya silap. Ini ada serta-serta function dia. Button yang betul saya familiar adalah dekat sini. Ni untuk on the road punya. Ni kalau nak driving eco. And then yang ni kalau normal mode tak silap saya. Yang ni untuk dekat snow, which is dekat Malaysia kita memang tak pakai lah untuk snow. So yang ni untuk mode untuk dekat pasir, padang pasir yang ada pokok cactus ni untuk mode dekat pasir. Yang ni untuk kalau masuk dekat, okay sorry, yang ni untuk sungai. Setahu saya yang ni untuk sungai, untuk masuk dalam air, bukan menyelam.
Tapi untuk masuk dekat bahagian sungai ke tapi sungai yang cetek condition lah macam tu. Okey, yang ni pula untuk jalan-jalan yang berbatu. Range Rover ni dia memang saja buat untuk off-road boleh, on the road pun boleh. Tapi kalau saya sebagai personal opinion saya sendiri, memang saya takkan bawa kereta ni ke mana-mana kecuali dekat on the road sahaja. So, kereta ni memang sesuai sekiranya saya tengah bawa-bawa jumpa tanah, lecak ke apa dan sebagainya. So kereta ni memang sesuai lah untuk dibawa. Tanah ke lecak, kita set je setting mode saja benda ni. Tapi sebenarnya masih lagi tak penting lah. Ini panoramic roof. Okay, so dia auto tutup. So korang boleh menikmati cahaya atas ataupun nak tutup pun boleh. Mana tahu ada pontianak terbang malam-malam ke kan, takut, so kita boleh tutup. Lampu touchscreen. Touchscreen pun boleh. Lampu touch. Okey. Nak hidupkan lampu pun senang, nak tutup balik pun senang. Memang kualiti dia saya suka semua dari A to Z. Tengok cermin. Kalau lampu dia pun bukan lampu kuning biasa Yang ni lampu LED kat dalam ni. So lebih terang tapi tak sakit mata lah, sebab dia dah buat ni semua. Okey, dia bukan mahal saja tapi mahal dan berbaloi beli. Memang puas hati siapa yang beli. So kita masuk manual mode. 1, 2, 3. Okay, untuk 4-wheel drive, untuk kereta SUV memang laju. Sebab memanglah dia pun menggunakan enjin V8 kan. Pickup dia pun seronok. Kalau kita boleh dengar, kalau kita buka tingkap, dengar popping V8 tu. So sebabkan kereta ni bukan kereta straight pipe, kereta ni tak buat lagi, jadi kereta dia bunyi sayup-sayup V8. Tapi memang sedap lah. Kalau bising sangat pun untuk family car macam ni, tak sesuai. Tak ada benda yang saya nak komplain pasal SVR ni, sebab bagus, kereta ni memang bagus. Okey, kita rembat lagi sekali. Ni gear gantung. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekarang dah 100 km sejam. Memang cepat. Kereta ni memang cepat. Cuma dia punya shifting gear tu lambat sikit. Still, saya tak kisah pun pasal benda tu, sebab dia bukannya kereta supercar pun, tapi respon dia masih lagi bagus lah. Okey, belah sini pun rupanya saya terlepas pandang tadi, carbon fiber tadi ni, sini pun boleh letak barang. Tapi tak banyak lah, botol mineral kecil ataupun duit shilling ke dekat belah sini boleh letak lagi. So siapa yang tak tahu nak buka pintu daripada dalam, dia unik sikit. Dia tarik dari sini. Okey. So alright. Okay, yang ni adjust side mirror. Okay, so belah sini kita boleh nampak tempat adjust side mirror. Okay, yang ni belah kanan punya. Okay, dan yang ni untuk belah kiri punya. Make sure dia punya button colour merah lah jadi. Okay, so ni kalau nak flip side mirror. Side mirror kanan kiri flip. Tingkap dia kalau nak tutup dekat belah sini. Selalunya kereta dekat belah sini kan, tapi dia gantikan dengan kat belah sini. Dekat belah sini untuk mau kawal kepada pintu dengan seat. Misal kata kalau adik korang bawa kereta ni, position dia 1. So bila dia masuk, dia tekan position 1 je. Kalau bini korang datang, dia position 2. So dia tak payah nak adjust seat dekat bawah ni, dia terus tekan position 2. Kalau korang punya position 3, korang adjust masuk, tekan position 3. Itu boleh adjust 3 jenis seat lah dekat sini. Ini secara manual. Nak adjust macam mana, pakai manual. Okay, so saya rasa tak banyak sangat saya nak cerita pasal SVR ni. Saya rasa setakat tu saja yang saya nak sampaikan pasal SVR. Jadi jangan lupa komen, subscribe, like dan share video. Assalamualaikum.